بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk mempelajari mata pelajaran balaghah yang menjadi muqarrar untuk peperiksaan CJ Tinggi Agama Islam. Kita mulakan pertemuan ini dengan membicara perkara yang berkaitan dengan qasr. Babul qasr. Mal muradu bil qasr? Al qasru lughatan huwa al habsu wa istilahan wa takhsis wa takhsis shay'in bi shay'in bi tariqin makhsus mislu la ilaha illallah la khaliqa illallah wa ma Muhammadun illa rasul. Kita mulakan pengajian siri balaghah kita dengan tajuk qasr, dengan tajuk mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Apakah yang dimaksudkan dengan qasr? Qasru dari segi bahasa ialah habsu, tahan, tegah ataupun kepun sesuatu daripada merebak ke tempat yang lain. Menahan sesuatu daripada merebak ke tempat yang lain. Dari segi istilah ulama balaghah pula ialah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu, yakni mengkhususkan sesuatu sifat kepada zat tertentu ataupun mengkhususkan zat atau mausuf dengan bersifat dengan sifat yang tertentu bitariqin maksus, dengan cara yang tertentu. Sebagai contohnya, la ilaha illallah, tiada yang memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang berhak menjadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. La khaliqa illallah, tiada yang memiliki sifat mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bersifat mencipta sesuatu. Wa ma Muhammadun illa rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan ia bersifat dengan sifat seorang rasul, di mana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah sifat kerasulan ialah adanya kewafatan, adanya kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sebagaimana wafatnya rasul-rasul sebelum ini. Huraian mengenai ta'rif. Apakah yang dimaksudkan dengan takhsis pada ta'rif yang kita sebut tadi? Yang dimaksudkan dengan takhsis ataupun mal muradu bit takhsis fi ta'rif. Al muradu bit takhsis wa thubuti syai' wa thubuti syai' tsani duna ghairihi lisyai' al-awwal. Yang dimaksudkan dengan takhsis pada ta'rif di atas ialah sabitnya, tetapnya sesuatu benda yang kedua itu bukan benda yang lain selain pada yang kedua kepada benda yang pertama. Tetapnya benda yang kedua kepada benda yang pertama. Seperti tetapnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala syai'ul tsani, sifat ketuhanan adalah syai'ul awwal.
Kemudian mal muradu bi syai'il awal wa syai'ul tsani fi ta'rif. Apakah yang dimaksudkan dengan syai'ul awal dan syai'ul tsani pada ta'rif di atas? Al muradu bil lafzil awal sifat awil mausuf, wal muradu bi syai'il tsani mausuf aw sifat. فإذا كان الشيء الأول صفة كان الشيء الثاني موصوف والعكس صحيح مثل لا خالق إلا الله وما محمد إلا رسول. Apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang pertama? Yang dimaksudkan dengan sesuatu yang pertama pada takrif di atas ialah sifat ataupun maksuf ataupun mausuf, tuan kepada sifat. Wal murad, dan yang dikehendaki dengan syai'in tsani pula tuan kepada sifat ataupun sifat. Fa idza kana syai'ul awwal, sekiranya benda yang pertama itu sifat, maka benda yang kedua sudah tentulah mausuf. Begitulah sebaliknya, jika benda yang pertama itu mausuf, maka benda yang kedua mestilah sifat. Kerana dalam babul qasri ini, dalam bab tajuk mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu ini, kita mengkhususkan sifat kepada mausuf ataupun mengkhususkan mausuf kepada sifat. Contohnya la khaliqa illallah, tiada yang bersifat dengan sifat mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang pertama di sini ialah khaliqun. Khaliq adalah sifat, maka sudah tentulah benda yang kedua mausuf. Allah adalah mausuf. Wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Nabi Muhammad melainkan ia seorang yang rasul. Benda yang pertama di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah sifat, ianya adalah mausuf, maka sudah tentulah benda yang kedua merupakan sifat, iaitu rasul, sifat kerasulan. Kemudian apakah dia yang dimaksudkan dengan tariqun makhsus pada ta'rif? Mal muradu bi tariqin makhsusin fi ta'rif. Al muradu bi tariqin makhsusin huwa istikhdamu ahadi turuqit takhris, ahadi turukil takhsis fi jumlatil qas, mislu an-nafi wal istisna, innama al-'atf bibal aw bilakin aw bila, at-takdim ma haqqu ta'khir, at-tawassut dhamirul fasli wa ghairu zalik min turukit takhsis. Apakah yang dimaksudkan dengan cara-cara mengkhususkan sesuatu kepada sesuatu, sebagaimana yang disebut di ta'rif di atas? Yang dimaksudkan dengan tariqul makhsus, ia mengkhususkan sesuatu dengan cara tertentu itu ialah istikhdam, menggunakan salah satu cara-cara mengkhususkan pada jumlah khasas, pada ayat mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Contohnya, cara-caranya ada banyak, ada berbelah-belah cara mengikut ulama balaghah. Sebagai contohnya, kita menggunakan cara penafian, kemudian dikecualikan daripada penafian tersebut, ataupun dengan penggunaan innama, hanya saja, ataupun dengan penggunaan huruf ataf, bal, bahkan, akan, tetapi, la, tidak, ataupun mendahulukan benda yang sepatutnya duduk di belakang, tapi kita letak dia di hadapan, ataupun kita letakkan domirul fasl, letakkan domir yang
domir yang mengasingkan di antara dua benda yang lazim melazimi antara satu sama lain, ataupun cara-caranya yang lain lagi. Ada beberapa cara lagi. Itu sebagai contoh saja. Jadi yang dimaksudkan dengan cara tertentu di sini ialah seseorang itu menggunakan cara-cara yang disebutkan tadi dalam mengkhususkan ayat, dalam mengkhususkan sesuatu, bersifat dengan sesuatu. Baik. Taqyidut takhsis bi tariqil makhsus. Limadha quyida takhsis bi tariqil makhsus? Kenapa dikaitkan pengkhususan itu, mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu itu dengan cara-cara tertentu? liyukhrija kullu ma afada al-qasri bighairi dhalika at-tariq makhsus. Tujuannya hanya satu saja, untuk mengeluarkan ayat-ayat yang memberi makna khusus, tetapi ianya tidak menggunakan cara-cara yang disebut oleh ulama balaghah, yang tidak disebut yang bukan menggunakan cara-cara yang disebut oleh ulama balaghah, tapi dari sudut makna ianya juga ia memberi makna khusus, memberi makna sesuatu itu bersifat khusus dengan benda itu saja. Seperti jaa Muhammadun wahdah, Muhammad seorang saja yang datang. Muhammad seorang, ianya memberi makna khusus. Makna khusus hanya Muhammad yang datang, yang lain tidak datang. Ayat ini tidak dinamakan ayat qasr. Limaza? Jumlah jaa Muhammadun wahdahu la yadkhulu fi nitaq dirasatil qasr. Jika ditanya, kita jawabnya, لأن التخصيص فيها لم يتم بطريق من طرق القصر المعهودة. Kerana mengkhususkan kedatangan itu kepada Muhammad, mengkhususkan yang datang itu hanya Muhammad saja, bukan mengikut cara yang biasa digunakan oleh ulama balaghah. Sebab itu ia tidak termasuk dalam perbincangan kita mengenai babul qasr. Baik. Turuqul qasr. Udhkur sittata min turuqil qasr. Cara-cara mengkhususkan sesuatu. Min turuqil qasr an-nafy wal istisna, innama al-'atfu bibal walakin wa bila, at-taqdim ma haqquhu at-ta'khir, at-tawassut dhamirul fasl, ta'riful musnad bila bil jins, ta'riful musnad ilaihi bila bil jins. Cara-cara mengkhususkan ayat, mengikut ulama balaghah ada berbelah-belah cara untuk mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Jika diminta, saya sebut di sini 6, biasanya 6 akan diminta dalam peperiksaan. Antaranya cara-cara ialah penggunaan an-nafyu wal istisna, penggunaan huruf nafi kemudian dikecualikan daripada penafian tersebut, penggunaan huruf innama hanya sanya, penggunaan huruf al-ataf itu bal, bahkan akan tetapi la bukan. Jangan lagi kita akan bincang di hadapan. Begitu juga mendahulukan benda yang sepatutnya berada di belakang. Begitu juga dengan meletakkan dhamirul fas di antara dua perkara yang tidak boleh diasing antara satu sama lain. Kemudian diasing dengan dhamirul fas di tengah-tengahnya. Umpamanya kita kata Muhammad
talibun. Muhammad pelajar. Mubtada dengan khabar tak boleh diasingkan, mesti ada. Kemudian kita bawa dhamirul fasl, Muhammadun wa talibun. Kita letak tengah-tengah itu. Maka itu di antara cara taksis. Begitu juga ta'rif musnad bila mil jans. Kita menta'rifkan khabar dengan lam al-jinsi. Muhammad katibun, Muhammad al-katibu. Muhammad penulis, Muhammad dialah penulis, al-katibu buah alif lam pada khabar. Begitu juga ta'rif musnad ilaihi bila mil jins. Ini sebagai contoh sahaja, dan kita akan bincang seterusnya di perkara akan datang. Arkanul qasr, rukun qasr. Uzkur arkanal qasri, arkanuha atau arkanuhu salasatu. Maqsur alaih turukul qasr. Rukun qasr itu ada 3. Ada maqsur, ada benda yang ingin dikhususkan. Yang kedua ada maqsur alaih, benda yang dikhususkan untuknya. Benda yang dikhususkan untuknya. Yang ketiga tariqul qasr, cara-cara mengkhususkan. Cara-cara mengkhususkan benda tersebut. Sebagai contoh, innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya senya orang yang beriman itu bersaudara. Kita mengkhususkan orang beriman bersifat dengan sifat bersaudara, tidak berpecah belah, tidak bergaduh ataupun tidak musuh memusuhi antara satu sama lain. Maksud di sini ialah benda yang nak dikhususkan itu siapa? Orang yang beriman. Dikhususkan untuk apa? Di atas perkara apa ia dikhususkan? Dikhususkan di atas perkara bersaudara, tidak berpecah, tidak bermusuhan, tidak balah, tidak zalim-zalimi antara satu sama lain. Cara yang digunakannya ialah innama. Sebab itu kita sebut hanya senya orang yang beriman itu bersaudara. Dia tidak akan benci-membenci antara satu sama lain. Kerana orang beriman apabila sebut saudara, saudara tidak menzalimi saudaranya, tidak benci saudaranya, tidak mengkhianati saudaranya. Rukun qasr ada 3, ingat tu. Ingat. Maqsur alaih, tariqul qasr. Kemudian tarfal qasr, benda asas yang ada dalam ayat qasr, dalam jumlah qasr. Ma tarfal qasr, tarfal qasri huma maqsur alaih. Benda asas dalam ayat qasr ialah maqsur alaih, benda yang dikhususkan kepada apa, ke atas apa ia dikhususkan. Mata yusamma jumlah qasr, bilakah ayat, mana-mana ayat dinamakan ayat qasr. La yusamma jumlatul qasr illa ba'dama yatawafaru fiha jami'u arkaniha. Tidak dia menganggap mana-mana ayat itu sebagai ayat qasr kecuali setelah ianya memenuhi semua rukun-rukunnya. Untuk jadikan ayat qasru perlu ada turukul qasri, perlu ada maksur, perlu ada maksur alaih. Kena ada 3 rukun ini. Jika tidak memenuhi 3 rukun, tidak dinamakan ayat qasr. Tidak dinamakan ayat qasr, walaupun ia memberi makna qasru. Seperti kita bincang sebelum ini, ja'a Muhammadun wahdahu, Muhammad seorang saja yang datang. Muhammad seorang saja yang datang. Kita mengkhususkan sifat kedatangan itu hanya kepada Muhammad, orang lain tak datang. Walaupun ianya memberi makna khusus, ia tidak dinamakan ayat qasr, kerana cara tidak menggunakan cara qasr.
Maka sudah tentu tidak ada pada ayat tersebut tariqul qasri maksur alaih. Kemudian aqsamul qasr, bahagian qasr bi'tibaril maqsur wa maqsur alaih. aqsamul qasri bi'tibaril maqsur wal maqsur alaih. Uzkur aqsamal qasri bi'tibari tarfaih al maqsur wal maqsur alaih. Yanqasimul qasr bi'tibaril maqsur wal maqsur alaih أو باعتبار الطرف إلى قسمين: قصر الصفات على الموصوف مثل لا خالق إلا الله. ثانيا قصر الموصوف على الصفات وما محمد إلا رسول. Bahagian-bahagian qasr. Qasru terbahagi kepada dua bahagian berdasarkan kepada maksur, berdasarkan kepada perkara apa yang ingin dikhususkan dan ke atas apa yang ingin dikhususkan. Wal maqsur alaih, dia terbahagi kepada kedua. Pertama, qasrus sifat alal mausuh, kita mengkhususkan sesuatu sifat ke atas benda tertentu atau ke atas mausuh kepada benda yang mempunyai sifat tersebut. Mausuh adalah tuai kepada sifat, mengkhususkan sifat kepada mausuf. Seperti la khaliqa illallah, la ilaha illallah, tiada yang bersifat dengan sifat mencipta, tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita hanya khususkan sifat mencipta itu milik Allah. Benda yang lain daripada Allah tidak boleh mencipta. Benda yang lain, la ilaha illallah, benda yang lain daripada Allah tidak mempunyai sifat ketuhanan yang berhak disembah. Ini kita qasrus sifat ala mausuh. Oleh kerana yang disebutnya dulu sifat, maka ia termasuk qasrus sifat ala mausuh. Kemudian qasrul mausuh ala sifat, seperti wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan rasul. Tidaklah Nabi Muhammad melainkan rasul. Kita khususkan Muhammad adalah mausuh tuan kepada sifat. Kita khususkan Nabi Muhammad bersifat dengan sifat kerasulan, kerana yang disebutnya dulu adalah mausuh, yang kedua adalah sifat, maka ia menjadi qasrul mausuh ala sifat. Kita sebagai contoh yang lain, wa ma umarun illa katibun, tidaklah Umar itu melainkan ia seorang penulis. Maka Umar itu sifat mausuh, sifatnya menulis, maka termasuklah ia dalam perkara mengkhususkan sifat, mengkhususkan mausuh ala sifat. Dalam bab mengkhususkan mausuh ala sifat, kerana yang disebutnya dahulu mausuh kemudian diikuti dengan sifat. Jika disebutnya dahulu sifat kemudian didahului diikuti dengan mausuh, maka ia termasuk dalam qasrul mausuh, qasrus sifat ala mausuh. Baik, mal muradu bis sifat fi qasri sifat ala mausuh, apakah yang dimaksudkan dengan sifat dalam bab qasrus sifat ala mausuh? Al-muradu bis-sifat huna sifatul ma'nawiyyah allati tadullu ala ma'na qa'im bi syai' sawa'un akana al-lafzu ad-dalu 'alayha jamidan aw mushtaqqan fi'lan aw ghairu zalik. Yang dimaksudkan dengan sifat pada qasrus sifat ala mausuh ialah sifat di sudut makna, yang berada pada sesuatu zat. Sifat di sudut makna yang berada pada sesuatu zat, bukan masuk sifat di sudut lafaz. Sawa'un akana lafzu, sama ada lafaz itu lafaz jami' ataupun lafaz
mustaq ataupun lapah fi'il, mustaqan au fi'lan, ataupun selain, au ghairu fi'il, ataupun selain daripada itu, ataupun ia mustaq, apa mustaq daripada fi'il ataupun selain daripada itu. Maksudnya sifat di sini ialah sifat di sudut makna, bukan sifat dari sudut lafaz sebagaimana yang dibincang oleh ulama nahwu. Ulama nahwu apabila sebut sifat, dia tak boleh lari daripada lafaz mustaq. Lafaz mustaq, perkataan pecahan, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Ini dianggap wasfun, isim tafdil, mengikut ulama nahwu. Adapun masdar tidak dianggap sebagai kata sifat, tapi mengikut balaghah di sini dan dimaksudkan di sini ialah sifat dari sudut makna, bukan dari sudut bentuk perkataan, lapah perkataan. Kerana itulah kata kerja fi'il pun termasuk dalam sifat, masdar pun termasuk dalam sifat, mengikut yang dimaksudkan dengan qasrus sifat ala mausuh di sini. Jadi sekadar itulah dulu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan akan datang, kita akan bicara mengenai bahagian qasru berdasar kepada tujuan orang yang bercakap. Jadi Ustaz doakan semoga kita dapat manfaat daripada apa yang Ustaz beritahu sekejap tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai pahala kita untuk di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.